This call is now being recorded. Okay, kita punya mic ni dah di-record kan? Okay, baiklah. Setakat ni kelas kita ada dalam 18 orang. Okay, Alhamdulillah lah, hampir separuh. Okay. Okay, cikgu harap semua dalam keadaan yang baik, sihat setelah bercuti selama 2 minggu. Okay, dan cikgu harap kerja yang cikgu telah bagi tempoh hari telah pun dilaksanakan. Okay, yang terakhir sekali cikgu minta awak buat latihan modul bagi bab 3. Okay. Dan sebelum kita mula kelas kita hari ni, kita akan masuk pada topik yang baru. Okay, cikgu nak tanyalah jika ada sebarang persoalan. Kalau ada sebarang soalan daripada latihan yang cikgu beri tempoh hari, ada sebarang masalah tak? Ni ramai-ramai ni semua dah buat belum? Hafizah, selesai tak buat? Hafizah ada? Ni bila tidak berbunyi ni, tak berbunyi, kalau speaker tak bunyi ke apa ke, respon dah melalui mesej ke, awak memang ada wujud tak depan laptop awak? Hafizah, Megat? Ya. Dah buat belum? Selesai tak? Sikit. Sikit lagi. Yang sikit-sikit tu pastikan banyak lepas ni. Cikgu dah bagi jawapan, semua dah ada kan? Cikgu minta tolong semak. Dan setakat ni yang lain-lain lagi ni, Syamimi, Aziz, ada tak sebarang soalan? Bab 3 sebelum nak masuk bab 4. Ada Aziz? Tak ada. Tak ada. Okey. Tapi kalau ada, segan nak habaq dalam ni ke, PM cikgu lah mana-mana soalan yang awak tak faham tu. Okey, cikgu akan terangkan secara individu lah. Okey, tapi kalau mana-mana tak faham tu, tolong tanya. Terutamanya kalau soalan-soalan yang bahagian B, yang bentuk soalan struktur tu, okey, awak tolong tanya dengan cikgu lah kalau tak faham. Okey, mana yang jadi kemusykilan lah. Okey, jadi hari ni tak nak buang masa, kita akan pergi masuk kepada topik bab 4. Okey, kalau awak tengok bab 4, apa tajuknya? Haba. Okey. Jadi awak sambil cikgu buka mic ni, okey, cikgu buka PowerPoint cikgu, awak juga boleh refer pada buku teks lah. Okey, tengok pada buku teks masing-masing. Okey, muka surat 118. Okey, Syukur ada buku teks tak? Ada cikgu. Ada. Okey, ready dengan buku teks. Okey, cikgu share sekejap. Okey, sekejap. Boleh nampak kat skrin awak? Nampak ya? Keseimbangan terma, iaitu bab haba. Okey. Kalau haba ni selalu kita kaitkan dengan, belajar kaitkan dengan api, panas, selalu dikaitkan dengan panas. Tapi terlupa sejuk pun haba juga. Apa itu haba? Sebenarnya awak dah belajar dekat menengah rendah perbezaan antara suhu dengan haba. Okey, cikgu harap ingat lagi lah apa yang telah dipelajari ketika menengah rendah dulu. Okey, jadi sekarang kita tengok apa itu keseimbangan terma.
Okey, keseimbangan terma. Semua boleh nampak ah? Boleh. Boleh ya. Okey, jadi kita teruskan. Apa dia keseimbangan terma? Okey, keseimbangan terma adalah apabila, okey, sebagai contoh yang mudah lah kalau cikgu kata kita ada air kopi yang panas, secawan kopi yang panas. Okey, kemudian kita ambil sudu yang berada pada suhu bilik yang tak panas pun, okey. Kita letakkan sudu tersebut dalam air kopi yang panas tersebut. Okey, selalunya kita kacau air tu kan. Kita letak sudu dalam kopi tu. Lama kelamaan awak akan rasa sudu tu akan menjadi panas. Panas dan panas dia sama juga dengan panas air tersebut. Okey. Kenapa situasi itu berlaku? Ini yang kita tengok pada situasi iaitu yang dikenali sebagai keseimbangan terma. Okey, sekarang kita nak faham betul-betul apa itu keseimbangan terma. Okey, keseimbangan terma kalau kita lihat, okey. Okey, keseimbangan terma adalah apabila dua objek, dia mesti melibatkan dua objek bersentuhan. Okey, dua objek bersentuhan secara terma dan di mana suhu objek yang panas, suhu objek panas akan menurun. Okey, manakala suhu objek yang sejuk akan meningkat sehingga suhu kedua-dua objek itu menjadi sama. Sama macam situasi cik kata air kopi dengan sudu tadi. Okey, yang panas, suhu objek panas adalah air kopi. Okey, di mana suhu air kopi tu akan turun, manakala suhu objek yang sejuk, sudu tadi tu dia akan meningkat, suhu sudu tu akan meningkat sehinggalah suhu kedua-dua objek tu akan menjadi sama. Apabila suhu kedua-dua objek tu jadi sama, pemindahan bersih haba antara dua objek itu akan menjadi sifar. Dan ketika ini, kedua objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Okey. Sekarang awak dengar azan kan? Kita berhenti sekejap
Okay, baiklah kita sambung kita punya kelas. Okay, jadi cikgu harap awak faham dah apa itu keseimbangan terma. Okay. Di mana, okay, cikgu akan terangkan lagi, kita tengok apa poin-poin penting di sini. Okay, untuk lebih jelas lagi kita tengok yang ni. Kita ada dua objek panas di sini. Okay, yang ni pun ada dalam buku teks awak. Kalau awak lihat buku teks, dia berada pada muka surat 121. Okay, boleh tengok muka surat 121. Okay, kita ada objek yang panas iaitu P, okay, dengan objek yang sejuk iaitu Q. Okay, ni objek panas P, objek sejuk adalah Q. Okay. Jadi kita ada panas P, sejuk Q. Okay, dan dua objek ni bersentuhan. Dia syaratnya mesti bersentuhan antara P dengan Q. Okay, objek panas dengan objek sejuk ni kena bersentuhan. Bila berlaku sentuhan, apa yang akan berlaku? Okay, kadar pemindahan haba dari P ke Q, maksudnya dari panas ke sejuk adalah lebih tinggi. Okay, daripada kadar pemindahan haba dari Q ke P berbanding kadar pemindahan haba objek sejuk ke objek panas. Okay, itu kadar pemindahan haba. Ya. Kemudian apabila terdapat pemindahan haba, dia akan memindahkan haba sehingga pemindahan haba tu bersih, maksudnya sifar. Okay, pemindahan haba tu mencapai sifar. Dah kosong, sampai kosong lah, nilai dia kosong. Tiada lagi pemindahan, dah berhenti. Haba telah, kadar pemindahan haba tu jadi kosong lah. Okay. Dari P ke Q, maka suhu P akan menurun dan suhu Q akan meningkat. Jadi apabila suhu P dan suhu Q menjadi sama, kadar pemindahan haba bersih adalah sifar, dah sama, suhu dia sama. Okay. Dan kadar pemindahan haba dari P ke Q adalah sama dengan kadar pemindahan haba dari Q ke P, maka pemindahan haba bersih dia akan jadi sifar lah, akan jadi kosong. Sebabnya kadar pemindahan haba ketika tu adalah sama. Jadi bila sama, okay, pemindahan haba bersih dia akan jadi sifar. P dan Q dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan terma. Okay. Jadi kat sini kalau cikgu keyword dia di sini yang awak nak faham, kalau ditanya apa itu keseimbangan terma, okay, cikgu ingatkan lagi sekali, ini sangat penting. Okay, sebab selalu sangat ditanya apa itu keseimbangan terma. Okay. Jadi keyword sini yang cikgu highlight kuning ni. Dia mesti pertama syarat dia dua objek bersentuhan. Okay. Satu, suhu objek panas. Okay. Suhu objek panas akan turun, manakala suhu objek sejuk akan meningkat, dan sehingga suhu itu menjadi sama. Maksud tu tak habis lagi ya. Suhu menjadi sama dan pemindahan bersih haba antara dua objek itu adalah sifar. Okey. Jadi itu yang dikatakan keseimbangan terma. Maksudnya dua poin yang ni. Okey, poin yang ini satu dengan yang ini dua ni. Okey. Bila tanya maksud keseimbangan terma, dua ni kena ada. Kalau tak cukup. Okey. Jadi okey, boleh faham dah ya keseimbangan terma. Apa itu dikatakan keseimbangan terma? Okay, sekarang ni cuba kita kaitkan keseimbangan terma ni dalam kehidupan harian kita. Okay. Selalunya konsep dia di sini, keseimbangan terma ni dalam kehidupan seharian, sebab kita tengok situasinya bila dua objek yang berlainan suhu bersentuhan, satu yang kita dapat kat sini, suhu dua-dua objek tu akan capai suhu yang sama. Jadi bila kita guna dalam teknologi kita, apa yang bagus keseimbangan terma ni selalunya yang diaplikasikan dalam kehidupan harian kita.
Kalau kita tengok contoh sini, iaitu memanaskan objek. Contohnya di sini oven, ketuhak. Buat baking, buat kek, kuih, biskut raya baru-baru ni kan. Udara panas dalam ketuhak. Udara panas tu dia bersentuhan dengan apa? Bersentuhan secara terma, maksudnya secara terma ni secara konsep haba lah, dengan adunan kek. Udara yang terperangkap dalam ketuhar tu sebab kita kena tutup kan. Jadi udara panas dalam ketuhar tu sentuh dengan adunan kek. Bila sentuh, jadi haba udara yang panas akan mengalir ke dalam adunan kek. Dan haba ini akan mengalir sehinggalah mencapai satu suhu yang sama dan menyebabkan adunan kek tu akan dipanaskan dan lama kelamaan dia akan masak. Ini konsep yang keseimbangan terma yang digunakan dalam ketuhak. Contoh lain lagi kalau kita tengok, ini selalu awak pergi klinik. Memanaskan objek juga. Termometer klinik. Ni kalau termometer yang jenis yang lama punya kan, jenis yang kita letak bawah lidah. Yang ni konsep dia guna keseimbangan terma. Tak sama yang awak datang sekolah tembak tembak jenis tembak kat dahi tu, itu bukan guna keseimbangan terma ya. Yang ni yang jenis bersentuh, sebabnya yang tu tiada berlaku sentuhan. Tak sama ya. Yang ni yang jenis termometer yang kita letak bawah lidah. Letak kat lidah, letak kat ketiak, kan. Jadi ada sentuhan. Jadi sentuhan antara kulit kita ataupun lidah kita, di mana haba dari badan kita tu akan mengalir ke termometer sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama. Ni suhu menjadi sama. Jadi bila sama, ketika itulah berlaku keseimbangan terma. Apa contoh lain lagi? Contoh lain lagi kita tengok peti sejuk. Itu sebab selalu kita kena ingat, bukan saja panaskan objek sejukkan objek pun sama keseimbangan terma. Bukan semestinya bila sebut terma ni haba je, benda panas. Tak, benda yang sejuk. Kita nak sejukkan makanan kan. Contoh apabila kita masuk simpan dalam peti sejuk. Dalam peti sejuk. Haba dari makanan dia mesti dari yang panas dari yang panas. Dari haba yang dari makanan, sebab makanan lebih panas lah daripada udara yang dalam peti sejuk. Jadi haba makanan yang suhu dia lebih tinggi, haba dan makanan tu akan mengalir dalam peti sejuk. Sehingga berlaku keseimbangan terma. Jadi suhu makanan akan turun dan makanan akan kekal segar lah untuk tempoh yang lama. Jadi itu konsep kalau menyejukkan makanan. Sama juga kita nak menyejukkan air. Air, ais. Minuman, selalu air panas, kita nak minum, kita bubuk ais. Kita tahu minuman akan disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Jadi dia ada berlaku keseimbangan terma di sini, di mana ais akan serap haba dari minuman dan melebur. Di mana cairan dari ais pula menyerap haba dari minuman sehinggalah dia mencapai keseimbangan terma. Maksudnya sini haba akan mengalir daripada air ke dalam ais dan menyebabkan ais itu akan mula cair sebab dia serap haba dan suhu dia pun akan turun, dan itu lama kelamaan dia akan mencapai keseimbangan terma lah. Kemudian contoh lain, awak boleh tengoklah situasi-situasi yang lain juga. Harap awak boleh dapat mengaplikasikan keseimbangan terma yang ada ya. Setakat ni tak ada masalah lagi ya. Kita teruskan lagi. Ada masalah tak? Syamimi, okey? Okey. Okey, kita teruskan pada
bagaimana untuk menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat. Okey, kalau kita tengok sini, okey, kadang termometer ya sebenarnya ada macam mana termometer ni ada skala. Kadang-kadang ada termometer, pada asalnya lah termometer yang tidak punya skala. Kalau kita guna sekarang di makmal ke apa ke memang ada skala kita baca je. Okey. Tapi kalau sebuah termometer yang tidak punya skala boleh ditentu ukur dengan menggunakan dua takat tetap suhu. Okey. Dua takat tetap bagi air suling, selalunya kita guna apa? Satu kita guna takat lembut ais 0 darjah Celsius dan satu lagi kita guna takat didih air 100 darjah Celsius. Sekejap lagi cikgu terangkan sikit lagi macam mana kita nak sukat ya. Okey. Okey, proses ni cikgu pergi je dulu. Proses penentu ukuran menggunakan sifat termometrik yang ada pada cecair dalam kaca. Maksudnya untuk penentu ukuran kita guna sifat, dinamakan itu sifat termometrik. Sifat termometrik ni yang ada pada cecair dalam kaca lah. Selalunya kalau termometer ni mercury lah, mercury yang terdapat dalam termometer. Maksudnya mercury ni ada satu sifat termometrik. Sifat termometrik ni apa dia? Iaitu sifat fizikal yang boleh diukur. Okey, sifat fizikal boleh diukur seperti panjang turun cecair yang dalam termometer berubah dengan perubahan suhu. Maksudnya kita boleh ukur sifat fizikal yang boleh diukur. Okey, yang berubah dengan perubahan suhu. Itu bila satu benda tu kita boleh ukur, itu kita panggil satu sifat termometrik. Okay, diukur kita tengok apa perubahan yang berlaku pada suhu. Okay. Contohnya kat sini termometer masakan lah. Ni selalu kalau kita tengok kita kat rumah tak adalah jarang tapi kalau ada kita tengok chef yang ternama kadang-kadang masak ni mereka memang guna termometer. Okay, untuk sukat suhu makanan semasa dan selepas penyediaan makanan. Okay, sebab untuk memastikan makanan tersebut berada dalam keadaan yang baik. Selalunya kalau ini makanan kita nak simpan lama, jadi kena ada suhu yang betul-betul tertentu lah untuk mengelakkan berlaku keracunan makanan. Okey, cikgu nak pergi kita fokus pada, awak tengok buku teks awak. Okey. Tengok buku teks. Okey, macam mana nak menentu ukur ni? Ini sangat penting lah. Ya, buku teks kalau tengok buku surat 123. Okey. Kadang kita kat makmal, kita tengok ada termometer, dia tak ada skala dia tak jelas. Jadi macam mana kita nak sukat? Okay, sebenarnya kita boleh tentukan skala. Kita boleh tentukan skala, kita boleh buat skala tersebut. Okay. Dengan cara kita tentukan dua takat tetap. Iaitu kita macam kata tadi kita guna, okay, cikgu highlight sikit. Okay, kita guna satu takat lembut ais, satu lagi kita guna takat didih air. Okay. Okay, kita tengok ni aktiviti 4.3 ni di mana awak boleh baca ni tujuan macam mana kita nak sukat. Kita satu cara kita guna takat didih air suling dan takat lembut ais. Okay. Cara kaedah dia, okay, tutup skala termometer, skala kita tak ada lah. Okay, kita tutup skala. Okay, maksudnya kita andaikan termometer tu tak ada skala. Sediakan dua bikar, satu dengan ais, satu isi bikar A dengan ais dan sedikit air suling. Kemudian yang B pula isi bikar dengan air suling saja. Okay, dengan pemanas rendah. Satu dengan ais, satu dengan pemanas. Okay, kita panaskan air tersebut. Kemudian kita masuk termometer ke dalam bikar A. Tunggu sehingga paras turun cecair dan termometer tidak berubah.
Kemudian kita tandakan paras turun cecair pada batang termometer. Okey, labelkan paras ini sebagai kosong. Okey. Maksudnya di sini inilah ni. Kita tanda di kosong ni. Sekejap bagi awak nampak sikit. Mana merah. Sekejap. Okey, yang ini Maksudnya di sini kita biar air, kita sukat air yang ais ni. Ni tadi, yang ni. Sukat ni. Andaikan tak ada skala, kita sukat, kita tanda kosong. Dia naik tu berhenti dekat mana. Kita tanda kat sini. Katalah naik mula-mula sini paras ni. Jadi kita tanda situ kosong. Tanda situ kosong. Label paras tu sebagai 0 darjah Celsius. Okay, kemudian pula kita keluarkan termometer BKA. Kita buat yang B pula. Kita panaskan air tu sampai mendidih. Okey, masuk termometer. Kita tunggu sehingga paras terus cair termometer tak berubah. Dia dah tiba-tiba dia akan naik tu, dia berhenti sekejap. Cikgu rasa awak dah belajar dulu nak tentukan takat didih ais dengan takat didih air. Okey, takat lebur tu kan, tu menengah rendah hari tu. Okey. Kemudian kita ukur, kita tanda kat mana 100 darjah Celsius. Inilah. Okey, ini yang air panas. Kita tanda kat mana 100. Okey, waktunya BKB. So kita tanda, kita dah tanda kat mana kosong, kat mana 100. Okey. Jadi bila kita dah tanda, awak tengok dan ni cikgu nak awak labelkan yang kita tanda ni dari kosong, kita dapatlah tanda 0 darjah Celsius dengan 100 darjah Celsius. So apa cikgu letak 0 darjah Celsius? Sebab kita tahu ini adalah takat ais ni, kosong. Ini adalah takat didih. Yang atas ni takat didih. Okey. Ni nampak besar sikit. Okey, takat didih. Jadi kat sini cikgu nak awak bila kita dah tahu 0 dengan 1 darjah Celsius ni, kita ukur dari 0 hingga 100 ni sebagai L100. Okey, L100. Ukur panjang dia. Maksudnya berapa cm? Sentimeter lah. Kalau unit ni cikgu tekankan. Kalau kita selalu kita guna sentimeter lah. Okey, kalau meter lah. Pastikan kita guna unit yang sama yang pentingnya. Okey. Okay, sekarang kita dah ada panjang ukuran L100. Okey. Sekarang awak tengok arahan yang ketujuh tu. Sediakan sebuah bikasi dan isi bikar dengan air pahit. Maksudnya kita ambil air biasa saja. Okey, kita ambil air biasa, kita sukat air tu. Sukat, kita tunggu sampai dia naik satu paras, di mana paras tersebut kita tanda sebagai L theta. Okey, maksudnya kita tak tahulah berapa kan. So cikgu andaikan kita tengok dia naik sampai L theta. Okey. Jadi bila naik sampai L theta tu, okey, macam mana kita nak tahu berapa suhu dia? Okey, jadi kita ukur panjang dia mestilah daripada 0. Maksudnya katalah sini L theta kat sini nah. Cikgu ambil kat sini juga, sini naik L theta dia. Okey. L theta kan? Okey, jadi awak ukur dari sini L theta dia mesti dari mula dari 0 hingga naik tu. Berapa ukuran dia. Okey, katakanlah kita dapat ni. Jadi kita boleh tahu berapa suhu bagi air paip tadi. Okey, katakanlah kita punya dapat ni, katakanlah cikgu buat ukuran K theta ni, kita katakanlah L theta ni, katakanlah kita dapatnya ni 10 cm katakan. Okey. Yang L100 ni katakanlah L100 kita ni panjang dia ni 50 cm. Katakanlah ya. Jadi awak ambil kiraan 10 cm bahagi 50 cm. Dia kata unit atas bawah kena sama. Darab dengan 100 darjah
Celsius. Okey. Jadi kalau ni kita dapat potong 100 bagi 5 berapa? 20. Okey, pandai. 20 darjah Celsius. Jadi kita tahulah, oh suhu air tu adalah, air pahit tadi tu 20 darjah Celsius ya. Okey. Jadi penentu ukuran bagi proses ni, proses skalaan termometer ni, okey, kita buat untuk kita nak buat pengukuran suhu lah. Lepas tu tu sebab kita boleh tentukan skala termometer lah. Untuk tentukan skala termometer itu kaedah yang cara dibuat ya. Okey. Jadi ni ada latihan di bawah. Boleh faham tak cara kiraan ni? Nak tahu faham ke tak? Boleh buat latihan di bawah ni lah nanti. Okey. Okey, ada sebarang soalan tak setakat ni? Apa ada dalam ni, main panggil sikit nak. Faham ke, tak faham ke? Apa lagi dalam ni? Aisyah okey Aisyah? Okey cikgu. Okey ni boleh cakap ni keseimbangan terma dan cara bagaimana nak menentu ukur satu termometer Okey. Kalau tak ada apa masalah, okey, tak ada apa masalah, cikgu nak kita tengok balik buku teks ni tadi. Okey. Cikgu nak untuk topik yang awal ni kita buat nota lah seperti biasa. Apa itu keseimbangan terma? Itu sangat penting. Maksud keseimbangan terma. Okey, dan yang kedua bagaimana cara menentu ukur satu termometer lah. Okey. Satu, apa maksud keseimbangan terma? Okey, yang kedua lupa cikgu. Aplikasi keseimbangan terma dalam kehidupan harian kita. Okey. Dan yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana menentu ukur satu skala termometer. Okey. Jadi akhir sekali, okey, cikgu nak semua buat latihan formatif 4.1 dalam buku latihan lah yang ni buku latihan. Okey. Boleh, ada masalah tak yang lain? Boleh 3 soalan je. Tak ada. Okey. Seperti biasa bila buat latihan ni, seperti biasa cikgu bagi tempoh dalam 1 minggu ni lah. Awak buat, okey, hantar screenshot je hantar melalui Telegram. Okey, macam biasalah. Okey, sebelum hujung minggu ni. Kita tak nak tangguh-tangguh kerja, nanti kau sampai minggu depan tak siap, longgok lagi kerja. Awak juga yang susah. Cikgu juga yang pening. Okey. Kalau mana tak faham, okey, apa-apa WhatsApp dengan cikgu lah. Okey, ada apa-apa lagi tak? Okey, cikgu stop sharing yang ni dulu. Okey. Ada sebarang soalan lagi? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada apa masalah. Okey. Tak ada apa masalah. Cikgu berhenti setakat sini dulu. Okey. InsyaAllah kita kelas yang akan datang cikgu akan bagi dalam bentuk video lah. Okey. Jadi sekian, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, Azrul Megat.